Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, Allah SWT bagi kita masa yang sangat singkat untuk menyediakan kita sama ada masuk syurga ataupun masuk neraka. Kehidupan kita di dunia ni kehidupan untuk menyiapkan diri kita sebenarnya untuk masuk syurga atau neraka. Mereka yang buat dosa, melanggar perintah Allah, tak mau taat, tak percaya hari kebangkitan, tak percaya hari kiamat, tak percaya akan ditanya di padang mahsyar, semua tak percaya. Mungkin ada, mungkin tak ada. Aku kat dunia ni nak seronok sepuasnya sebelum aku mati. Kalau aku mati, aku dah tak ada lagi masa untuk puaskan nafsu aku. Jadi sebelum aku mati, makanlah apa nak makan, minumlah apa nak minum, jalanlah ke mana nak jalan. Sebab lepas mati ni tak ada lagi dah. Orang ni menyediakan diri dia neraka. Dia bila mati dia sangat terperanjat lah. Sangat terperanjat. Rupanya mati itu hanyalah perpisahan antara dunia dan akhirat. Lain tak ada. Ruh kita tetap hidup. Ruh kita kan dicabut dari badan dunia, dibagi kepada badan yang baru. Dia ruh tu juga. Jadi bagaimana ruh tu datang kepada Allah, itulah dia akan, kita akan jadi di akhirat. Jadi yang penting pada kita ni bukan badan ni, roh. Jadi manusia ni dibuat dari roh, akal dan badan. Tapi manusia beri perhatian pada badan saja. Bagi dia makan macam-macam yang betul ke yang tidak ke, asal sedap. Senaman, jogging tiap-tiap hari, nak sihat badan. Letak makeup sana, makeup situ, utama muka. Nak bagi lawa lagi, cukur janggut kan, nampak muda. Kata Dr. Mahdi, aku heran tengok dia orang ni berjanggut, nak nampak tua. Aku tak nak nampak tua, dia kata. Orang tanya dia, macam mana kau boleh nampak muda? Dia jawab tu lah, jangan ada janggut. Kalau ada janggut ni, nampak tua, dia kata. Aku heran dia orang nak nampak tua. Dia heran dengan Hishamuddin Hussein tu pakai janggut. Ada dia pakai janggut. Itu salah satu interview dia lah yang saya dapat kesempatan dengar. Dia tak suka pakai janggut. Sebab apa? Sebab tak mencantikkan badan tu lah. Dia tak kira sunnah ke tak ada. Sedangkan janggut ni sunnah yang dituntut. Dia tak adalah fardu.
tak juga fardu kifayah, tak juga fardu ain. Dia sunat, tapi dituntut. Untuk perempuan tak payah, kecuali genetik lah. Ada perempuan tu berjanggut, seorang lah, ada jin lelaki katnya. Dah naik teruk pula. Jadi perempuan sibuk lah mencantikkan muka dia. Kalau ada janggut, habis lah perempuan. Macam mana nak nampak lawa pula. Jadi mereka ni selalu pergi spa, salon. Semua yang hitam tu di laser, dihilangkan, dilicinkan. Itulah usaha dibuat badan. Samping makan benda-benda yang bagus-bagus, makan steak RM500 sekeping. Lembut steak tu. Makan Najib dia makan bukan beras, Quinoa. dia makan apa? Quinoa. Mahal. Bagus makanan tu. Ini semua untuk badan. Tapi manusia kena tahu badan ni tak guna kalau roh tak ada. Bila roh diangkat je, mati. Akal pun tak ada jalan, badan pun tak ada jalan. Jadi yang penting manusia ni adalah punya roh. Tapi tak mau. Tak mau bagi makan kat roh tu. Bagi makan kat badan saja. Dan bagi badan sihat, slim, kurangkan makan, jaga makan. Itu yang dah gemuk lah. Ambil macam-macam apa, training lah. Makanan yang boleh sekarang satu orang nak gemuk ni, last dia jumpa doktor kata aku potong kau punya perut, kecilkan dia, biar kau jangan makan lah sangat. So kurus cantik nampak. Jadi Sufyan boleh buat Samad boleh buat operation tu lah. Perut tu dia potong, dia kecilkan. Jadi bila kurang makan, jadi kurus. Itu yang nak kurus. Satu nak sihat. Jarang yang nak gemuk. Kurus pula tak sihat tak boleh. Jadi satu orang tinggi dia 5 kaki 3. Patut height dia 65. Dia height 100. Dia patut berat dia 68 gitu. Dia taruh 100 kilo. Jadi dia punya kaki sudah tahan 100 kilo. Lebih 40 kilo. Mana kaki tak sakit? Dia ni sibuk membetulkan badan. Tak? Bila dah gemuk macam tu, dia dapat darah tinggi. Kenapa darah tinggi? Jantung tu kena kerja kuat. Dia patut, jantung dia tu untuk berat badan 65 je. Ini nak skelet berat badan 120. Dalam kaki sakit, jantung sakit. Lemak-lemak tu membuatkan insulin tu tak boleh nak melekat dekat sel. Dia lemak. So diabetik pun dapat juga. Sakit jantung, diabetik, darah tinggi semua. Risaulah orang ni. Pergilah berubat. Berubat apa? Badan tu. Nak bagi badan sihat. Dia tak tahu badan tu tak sihat sebab roh tu tak sihat. Dia tak tahu. Roh tak sihat, akal tak sihat, mental. Dan badan tak sihat. Jadi sibuk buat usaha atas badan. Jadi tak sihat-sihat lah. Sihat sekejap lah. Dan datang sakit balik. Sihat sekejap, sakit balik. Jadi bagus untuk doktor. Asyik datang jumpa dia je. Habis ubat, ambil. Habis ubat, ambil. Habis ubat, ambil.
Hari ni nak ambil ubat darah tinggi belum ambil. Jadi bertan-tan ubat darah tinggi tu. Dia sekarang ni dulu mula-mula keluar dia ada patent mahal. Sekarang kita tak boleh buat tu. Bila 10 tahun dah berjalan, patent tu dah hilang. Semua orang boleh buat. Nama geriatric. Namanya ubat tu dah jadi yang apa? Generic. Generic. Tapi murah lah. Kerajaan banyak buat. Tu bagi murah je dekat hospital. Kalau yang ada patent tu tak mampu. Mahal. Ubat ubat darah tinggi, ubat lemah jantung, ubat semua tu. Jadi Sufyan Rashidi sama kena ambil ubat darah tinggi. Sufyan ambil ubat kencing manis darah tinggi. Jadi untuk apa? Maintain sihat. Bukan sihat tu. Habis makan ubat sakit lagi lah. Ambil lagi. Habis makan ubat berterusan. Jadi ubat-ubat ni pun ada side effect juga. Dia bukan macam tu je. Lepas tu dapat benda lain pula. Kemaluan tak boleh naik. Itu yang banyak orang jadi kemaluan dia lemah. Darah tinggi, kencing manis ni semua. Darah tinggi ni, semua akibat akhirnya badannya tu tak kuat. Dah masalah lain pula. Masalah hubungan suami isteri pula. Isteri kata awak punya dah tak kuat lah. I nak cari yang lain lah dah. I only 40 no. Dia kata I need. Dah risau dah. You kenapa tak berubat? Kalau macam ni macam mana saya nak buat? Masalah lain pula. Jadi daripada satu masalah ke masalah, namun selesai tak ada. Sebab cara selesai masalah salah. Daripada memberi tumpuan pada roh, bagi pada badan. High exercise. Satu orang tu exercise bagus, tak jatuh mati, sakit jantung. Dia tak boleh faham orang exercise pun mati sakit jantung. Covid ni lagi lah, dia tak boleh faham. Sihat apa semua, zoom mati. Roh dia ambil sebenarnya. Jadi yang paling penting manusia ni bukan badan dia. Yang manusia beri tumpuan banyak betul. Hampir semua tumpuan dia diberi pada badan. Sama ada doktor dia, sama ada dia sendiri, semua nak bagi badan tu. Sebab itulah yang nampak. Roh tu tak nampak. Akal pun tak nampak. Jadi bila satu orang dah dapat mental illness, sakit mental, jadi doktor pun tak tahu apa nak ubat. Dia tu bukan badan tu, mental. Dia lain. Badan mungkinlah pakai dadah tu. Yang mental macam mana? Sebab itu doktor semua tak tahu nak rawat sakit mental. Sebab mental bukan ada dekat kepala. Bukan kat sini dia. Somewhere else. Dia bukan ada kat otak. Jadi kau rawat otak tu jadi dia. Tapi diorang kaji-kaji, diorang kata orang yang dapat sakit jiwa ni ada hormon banyak keluar. So they're trying to reduce that hormone. So makan ubat. Bila dia reduce, dia tak nampak bayang-bayang, dia tak nampak orang, tak dengar suara. Schizophrenia. Tapi kena makan dia pula. Aduh, orang tu pula bila makan dia punya side effect tidur. Tak boleh kerja. Dia kata kita tak maulah doktor. Kalaulah kita tak boleh kerja, tidur je, meletih je, apa nak jadi? Tekanan lain pula datang, tak ada duit. Akhirnya yang sakit mental ni tak nak makan ubat. Lepas-lepas tiba-tiba dah menjadi, dah mula. Dia nampak syaitan, dia nampak isi dia syaitan atau laki dia syaitan, bunuh dia tiba-tiba. Suara dengar, bunuh dia. Orang sakit schizophrenia ni bahaya. Dah
keliling dunia cari siapa nak rawat, jumpa Dr. Naswar kan. Banyak skizofrenia datang, saya rawat dengan izin Allah, mental dia, dengan menggunakan terapi bicarakan diri. Banyak yang dah sihat, betul tak? Betul tak? Saya bukan nak tipu, banyak orang saja dia tak nak bagi semua. Hospital, klinik pun tak berapa betul. Banyak sangat orang datang, macam mana nak menampung dia? Baiklah tak usah advertise. Ada satu pesakit tu, mak dia nak sangat dia merawat. Dia kata saya tak sakit, saya tak nak. Buatlah, kata mak. Tak. Cabut dia lari, dia cabut lari. Dah macam mana? Saya kata makcik, saya bagi ubat dia tak nak makan. Jadi tak berjaya. Dia mental, memang percaya dia tak sakit. Dia mental kan. Orang mental memang susah nak percaya dia sakit. Dia kata dia sihat. Aduh, pening. Ada satu ahli keluarga sakit mental macam tu, pening. Anytime boleh bunuh tu. Boleh bunuh orang. Kalau dia dengar suara je, dengar suara instruction, bunuh dia, dah. Lintang pukang cabut. Yang ini masuk Tanjung Rambutan. Tanjung Rambutan pun makin penuh. Dah melimpah lagi. Lagi satu tempat mana? Tampoi. Lagi penuh. Yang sihat tak ada. Yang baru datang. Dan ini keadaan dunia, bukan di Malaysia saja. Jadi sakit jiwa ni tak boleh rawat sebab benda tu bukan ada kat badan manusia, kat otak bukan. Dia ada di tempat lain. Namanya mental, saya tak tahu. Dan roh juga tak tahu kat mana. Tapi dia ada kat orang tu. Jadi yang nampak badan saja. Jadi doktor sibuk dengan badan, tak berjaya. Akhirnya tak ada penyakit yang sembuh, melainkan operate. Operate tu kan sembuh, buangnya. Yang blok tambah operation, bypass surgery. Yang apa buat, yang apa tu, yang blok tu buat apa nama tu, stem. Macam-macam stem letak supaya ni. Itu bukannya menyembuhkan. Untuk macam kita kereta ditampal sana, tampal situ, buang sana. Kereta ada juga spare part dia. Yang ni susah sikit nak buat spare part. Jadi akhirnya surgeon lah banyak sekarang. Sebab doktor-doktor tak boleh sembuh. Semua penyakit last kena operate. Jadi satu orang tu daripada dia mula sakit, pergi hospital, makan ubat, pergi hospital lagi, last kena duduk hospital. Operate, hari-hari bayar duit surgeon lagi banyak. Jadi seluruh hidup dia bayar duit untuk badan. Nak jadikan sihat, tak sihat-sihat. Nak lawa, tak lawa-lawa. Kenapa? Silap cara. Manusia ni silap. Dia percaya pada apa yang dia nampak. Jadi dia ingat badan lah paling penting. Bukan. Manusia tu bukan badan saja. Dia ada dua lagi. Ini namanya roh. Wah, itu yang manusia tak nampak. Bila dia terbaring tu, dia nak mati tu, roh dicari. Tak ada siapa nampak. Malaikat maut tak nampak, roh keluar tak nampak. Tapi orang tu tahulah, roh aku dah kalimah tak sebut. Mati. Brup, berhenti. Nangis semua orang. Itu memang penyakit, memang tak ada ubat lah, tak ada doktor. Kata Allah, bila nyawa roh dah bangga, ada orang keliling. Ada tak orang magic boleh sembuh penyakit ni? Magician. Kenapa dia cakap magician? Sebab tak ada doktor boleh rawat. Magician pun tak ada. Ada magician boleh rawat roh tu jangan keluar? Tak ada. Jadi inilah yang penting. Bila roh tak ada, manusia, badan semua tak ada, akal pun tak ada, terbaring kaku.
Cakap dengan dia pun tak boleh, dia dengar pun tak boleh. Mata ada, tak boleh nampak. Boleh? Bila roh tak ada. Telinga ada, semua tak boleh buat. Semua ditarik roh, bau tak ada, nampak tak ada, dengar tak ada, semua dengar, mati. Jadi yang paling penting manusia ni kena beri tumpuan, bukan badan. Hari ni dia buang masa semua. Makan sedap-sedap, exercise, jaga badan, jangan gemuk sangat, jangan kurus sangat. Ya tak? Last mati roh hitam. Bila mati roh hitam, masuk neraka pula. Aduh, dah dalam dunia sakit, tak habis-habis. Di akhirat azab kubur. Lepas tu masuk neraka pula, dibakar. Aduh, tak habis-habis susah dan derita. Jadi untuk apa aku jadi manusia ni? Yalah engkau tak sampai, engkau tak buat diri kamu jadi maksud kamu dijadikan. Inilah jadinya. Allah SWT jadikan kamu bukan nak seronok dekat dunia ni, sibuk membetulkan badan kau. Kau tak habis-habis belanja betul badan. Spa sana, spa sini, make up sana, make up situ. Exercise hari-hari, lari. Lari semua exercise. Orang yang exercise hari-hari keliling taman tu semua nak sihat badan. Lepas tu minum benda mahal, tapi dia orang tak suka minum badan sihat. Minum semua yang lazat. Teh tarik dengan susu pekat mamak tu. Itu memang gula banyak. Sakit buah pinggangnya. Tak kira, makan sedap aja. Dia ingat badan dia sihat, itu pun tak betul. Kalau nak badan sihat ni pun, kalau kena jaga makanan, dia bukan makan teh tarik, mi goreng, minyak-minyak tu semua tak boleh. Kena makan sayur mentah, ulam, daging dipanggang, tak ada minyak. Itu boleh lah. Itu mana ada orang buat. Makan lazat manusia. Jadilah exercise sikit lah konon itu semua. Badan. Kalaupun ia makan dengan cara betul, badan tak sihat juga. Sebab roh tu tak sihat. Yang buat badan kita tak sihat ni sebenarnya fakta besar sekali ialah kerana gaya hidup kita yang salah. Termasuk gaya hidup, cara kita makan. Kita tak percaya benda tu yang bagus menyihatkan kita, mahu lazat makan. Tak ada kita fikir. Yang exercise tu saja je. Jadi sebenarnya yang mempengaruhi gaya hidup kita ialah keyakinan kita dan fikiran kita. Apa kita percaya, apa kita fikir. Itu bukan badan, itu roh dan mental. Roh, apa kita percaya. Mental, apa kita fikir. Dua ni mempengaruhi apa kita buat. Jadi kalau ini salah, apa kita percaya, apa kita fikir salah, mesti apa kita buat pun akan salah. Jadi manusia ni yang nak jaga badan ni pun tak boleh berjaya jaga badan. Melainkan nak buat muka cantik je, nak mengorat orang. Perempuan sibuk nak muka cantik supaya laki dia tak percaya orang lain. Yang muda buat muka cantik supaya dapat dipinang. Kalau ada hitam-hitam, laser putih bersih supaya dia lawa. Lepas tu nampakkan muka menggoda supaya lelaki semua tergoda. Itu je lah dia orang buat. Exercise sikit, jaga makan, apa semua. Tapi makanan yang sihat dia orang tak boleh ikut. Hampir tak boleh ikut semua. Sebab makan ni dia mau lazat, dia tak mau yang sihat pun tak nak. Kerana fikiran dia sudah rosak, yakin dia rosak. Tapi Allah SWT dan Rasulnya suruh kita makan berhenti sebelum kenyang. Makan benda yang Nabi suka makan. Nabi tak pernah kenyang. Boleh. Itu yang pertama sekali. Nak sihat. Mana boleh. Kalau itu tak boleh, tak payahlah.
Sebab bila kita kenyang perut ni, dia susah nak digest semua. Petua paling besar, makan tak boleh kenyang. Saya dulu, masa iman saya lemah sikit, saya pun tak tahu bila saya kenyang. Saya cakap, kita boleh taat perintah Allah, makan bila lapar, tapi berhenti sebelum kenyang tak boleh. Lama buat tabligh tak boleh. Banyak kali keluar dah, belajar adab makan macam berbuih dah, tak boleh amal. Yang tak boleh amal pun berhenti sebelum kenyang tu. Itu yang paling pokok kan. Makan bila lapar memanglah semua orang boleh tu, tapi berhenti sebelum kenyang tak boleh. Tapi bila saya dah dapat iman sangat tinggi ni, dengan kerja Nabi ni, dengan izin Allah, Allah bagi ilham kat saya bila saya dah kenyang, bukan belum kenyang. Belum kenyang dan kena berhenti. Jadi saya ada perangai tu sekarang, berhenti sebelum kenyang. Bukan sebab saya ni, Allah bagi saya faham, Allah ilhamkan saya, terus saya berhenti. Akibat dari itu badan saya jadi kurus. Dulu 180, sekarang 65. Saya punya weight semua tu. Jadi sihat saya lebih kurang lah. Kerana apa? Iman saya kuat. Saya sihat ni bukan sebab saya ni saya jaga, Allah jaga saya. Allah buat saya ingat. Allah buat saya ingat nak berhenti. Mana ada boleh orang diberi macam ni kalau dia bukan kekasih Allah. Allah tak jaga orang tu. Lantak kau nak makan nak kau. Tapi saya ni dijaga. Saya tak boleh makan sampai kenyang, tak boleh. Saya mesti ada perasaan saya, zap, berhenti. Saya berhenti. Itu kalau dapat buat yang pertama tu, baru boleh badan ni kurus dan weight bagus. Dulu semua orang tahu masa saya tabligh, badan perut saya ke depan. Kalau ada gambar lah, sekarang tak ada ambil gambar pula. Banding dengan sekarang memang beza. Dia orang yang tengok saya makin tua makin sihat tau. Bukan sebab saya makin tua makin sihat, sebab iman saya makin kuat. Sebab itu saya jadi makin sihat. Bukan sebab saya tua makin sihat, tak. Sebab gaya hidup saya boleh tukar kepada gaya hidup yang Allah mahu. Berhenti sebelum kenyang. Itu yang pertama. Kemudian Allah tak benarkan saya makan benda-benda makruh. Lebih-lebih makruh tahrimi tak boleh. Allah pastikan saya makan yang halal saja. Sikit, tak boleh banyak-banyak. Tak? Jadi itu pun kita tak boleh amal. Berhenti sebelum kenyang, exercise lah. Berapa banyak boleh exercise. Kalau berhenti tak belum kenyang tak boleh buat, memang tak boleh jaga badan. Itu yang pertama. Jadi itu kenapa boleh jadi macam itu? Sebab fikiran telah bertukar. Kenapa fikiran telah bertukar? Kepercayaan telah bertukar. Taat perintah Allah berjaya, langgar perintah Allah gagal. Kalau itu tak ada, mana nak ikut perintah Allah dan perintah Nabi? Berhenti sebelum kenyang. Jadi sebenarnya nak menjadi sihat manusia ni, badan, akal ni, roh dia kena sihat. Roh ni ditanya apa roh? Jawab, kata tak ada siapa tahu apa itu. Allah beritahu, roh tu amri Rabbi, perintah Allah. Apa maknanya? Maknanya macam mana makanan ni perintah untuk badan. Makanan ni adalah keperluan badan. Perintah Allah tu keperluan roh. Jadi kita kalau tak taat perintah Allah, cara Muhammad SAW dengan niat Allah suka, roh kita tak boleh sihat. Roh sihat bila kita dapat taat perintah Allah, cara Muhammad SAW dengan niat nak Allah suka, nak buat Allah suka. Baru roh kita sihat. Jadi itu sihat bila kita ada iman yang kuat terhadap Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Mencacap ke hati kita, ke kepercayaan kita, ke tahap yang sangat tinggi, sehingga kita percaya taat perintah Allah, kita akan selamat. Langgar perintah Allah, kita akan gagal. Bila kita hidup dengan ikut perintah Allah kerana kepercayaan kita yang sangat tinggi kepada Allah, maka
akal kita jadi sihat dan badan sihat lah. Itulah jawapan ubat pada segala penyakit. Ini tak madu ubat segala penyakit. Itu abatus sauda ubat segala penyakit. Hari ni kalau kita orang yang risau, bila kita langgar perintah Allah, kita risau, kita punya enzim untuk apa ni, untuk digest atau hazam makanan kita tak keluar bila kita risau. Bila kita risau, anxiety sebab langgar perintah Allah, sibuk dengan urusan dunia, jadi enzim tu bila kita makan, pertama kita dah tak selera lah, banyak kita anxiety, stress, tak selera. Atau selera banyak, kuat makan karbohidrat. Karbohidrat tu dia ada tendensi sikit untuk melegakan. Banyak makan gula, banyak makan nasi. Jadi sama ada satu orang tukang gemuk, itu stres lagi, atau kurus. Jadi yang tu enzim dalam perut tu dia tak boleh keluar, atau keluar sikit. Jadi mana nak digest? Lepas tu bakteria bagus dalam badan tu dia menurun jumlah dia bila kita stres. Menurun yang dekat usus besar. Buang yang besar dah tak betul. Digestion dah tak betul. Jadi bila makanan tak digest, mana boleh absorb, mana boleh diresap. Absorption pun out. Lepas tu bila bakteria bagus kurang, elimination pun tak bagus. Lama darah jadi kotor. Darah tu mengalir kotor dan kurang zat. Last, mata sakit. Kalau mata tu lemah, paling lemah tisu dia. Hidung sakit, kepala sakit, otak sakit, dan macam-macam sakit lah. Itulah dia sebenarnya menyebabkan kita semua sakit. Apa ubatnya? Takkan abatus sauda lah, ubat segala penyakit. Ini tak tahu betul ke tidak hadis ni. Oh, ini hadis. Yalah, banyak biar hadis. Abatus sauda tu ubat segala penyakit. Hadis sahih. Kalau hadis sahih pas. Dia hadis palsu. Madu ubat segala penyakit. Sahih. Kalau sahih pas. Dia tak sahih. Ubat segala penyakit ialah ruh yang sihat, atau gaya hidup yang sihat lah. Gaya hidup yang sihat, gaya hidup Muhammad SAW. Nak ikut gaya hidup Muhammad tu tak boleh kalau tak ada iman yang kuat. Jadi ubat segala penyakit ialah gas hari-hari. Cakap kalimah ni kepada orang. Bukan Islam supaya dia masuk Islam. Yang dah Islam supaya dia buat kerja Nabi, kerja mengajak manusia kepada kebaikan dia. Jalan dari rumah ke rumah, lorong ke lorong, di kampung, di bandar, di kampung yang kita duduk, di bandar, di pekan, di negara, di seluruh dunia. Untuk di bandar sebulan sekali keluar 3 hari, 4 hari atau 5 hari mengikut mesyuarat. Untuk di kampung hari-hari 40 minit ke 1,5 jam. Untuk di negara dalam setahun sekali keluar 40 hari, 2 bulan keluar jalan Allah. Dan pergi di kampung-kampung di negara tu, di negeri tu, dan di kampung tu pergi setiap rumah, lorong, jalan, cakap kalimah yang mulia. Jadi ubat segala penyakit ni adalah kalimah. Apabila dia masuk dalam hati kita ke tahap yang paling kurang yang Allah suka, bila masuk dia ke tahap yang paling Allah suka, maka datanglah gaya hidup yang sihat. Gaya hidup yang sihat, gaya hidup Muhammad SAW. Dan bila itu datang, berhenti sebelum makan, dan makan benda-benda yang halal, dan masak cara Nabi masak, yang mana tak ada cara kita macam Malaysia ni. Semua rebus, semua tak ada steam aja. Barulah badan sihat, akal sihat, roh sihat. Jadi roh yang sihat inilah yang akan ditempatkan di syurga dengan makanan-makanan yang sihat. Tak dibakar, pasal dibakar pula roh tu sihat. Roh yang dibakar ialah roh yang tak sihat, yang hitam legam, yang berbau busuk bila dia meninggalkan orang tu. Yang malaikat pun tak mau, bila dia naik menemui Allah semua campak dia.
Jadi tuan yang boleh nak sihat, nak berjaya, nak selamat, nak bahagia, nak apa pun, Allah saja yang boleh bagi. Dan Allah tak bagi ni melainkan kepada roh yang sihat. Roh yang sihat akan bagi akal yang sihat dan gaya hidup yang betul. Okey.